Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid enam bumi. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah kerana kita diberikan lagi kesempatan untuk bersua. Walaupun kali ini cikgu menggunakan kaedah merekod saja. Cikgu tak dapat nak buat kelas online untuk minggu ni. Jadi kita teruskan juga PDPR kita untuk minggu kedua ni. Dalam subjek sains kita. Sekarang ni kita masih lagi berada di dalam tajuk kemahiran proses sains ya murid-murid. Hari ini kamu akan pelajari 3 lagi kemahiran proses sains. Yang pertama iaitu membuat inferen, yang kedua meramal, yang ketiga berkomunikasi. Okey, minggu lepas saya dah sentuh tentang kemahiran proses sains. Yang pertama, kalau kamu ingat yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, dan yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor. Hari ini cikgu sentuh lagi 3. Okey, alright, kita teruskan subjek kita, mata pelajaran kita ni. Okey, kita teruskan dengan kemahiran proses sains membuat inference. Kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan membuat inference. Okey. Maksud membuat inferen ni sebenarnya adalah menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okay, kalau kamu rujuk dekat sini, dia ada perkataan pemerhatian. So maksudnya bila kita nak buat inferen, dia menggunakan kemahiran proses sains memerhati juga. Sebab tu memerhati dalam kemahiran proses sains ni penting banyak kemahiran proses sains yang terlibat dengan kemahiran proses sains memerhati ni. Okey, bagaimana cara kita nak membuat inference? Okey, kita lihat dekat sini. Cara yang pertama, kita mesti melakukan pemerhatian dahulu. Kita mesti lakukan pemerhatian terhadap sesuatu situasi perkara yang kita jumpai itulah, yang kita berhadapan tu. Tetapi itu bukanlah inferen dia sebenarnya. Itu adalah pemerhatian. Okey? Dan bila kita dah ada pemerhatian, kita baru boleh fikirkan penerangan yang munasabah tentang pemerhatian yang kita nampak tu. Okey? Baru kita boleh dapatkan alasan yang munasabah tu. Okey? Dan bila dah ada alasan yang munasabah, itulah yang kita panggil dia sebagai inference. Okey? Kita panggil dia sebagai inference. Okey? Cikgu harap kamu boleh ikut apa yang cikgu sampaikan ni. Okey? Supaya kita akan lihat contoh yang telah saya sediakan. Okey, kita terus kepada contoh yang pertama. Okey, kita lihat contoh 1. Kita lihat Okey, tengok. Ada gambar. Okey. Kita perhatikan dulu gambar-gambar yang kita perhati dulu gambar ni. Apa yang kamu nampak? Kamu nampak ada ikan. Tapi ikan tu lain macam ni kan? Lain macam. Maksudnya ikan tu sebenarnya dah mati, dah terapung dekat atas permukaan air. Okey. Jadi pemerhatian kita, ikan-ikan di dalam sangkar ni dah mati itu pemerhatian, bukan inferen. Tapi kita perlukan pemerhatian dulu, baru kita boleh dapat inferen. Okey, lepas tu baru kita boleh tanya balik, kenapa agak-agak ikan dalam sangkar ni mati? Okey, apa alasan yang kita boleh guna untuk mengatakan yang ikan ni mati sebab sekian-sekian. Macam tu. Okey, kita tengok sebab yang mungkin. Pertama, mungkin kerana ikan ni racun. Kena racun, matilah dia. Alasan tu logik. Alasan yang munasabah nama dia. Okey. Alasan yang kedua, kerana ikan-ikan tidak diberi makanan yang mencukupi.
pengusaha dia tu tak bagi makan, kan? Matilah ikan dia. Okey. Ataupun yang ketiga, kerana air sungai ataupun air laut yang mana terdapatnya sangkar ikan ni tadi cemar. Okey. Air laut dah tercemar, air sungai dah tercemar. So, ia boleh memberi kesan kepada kehidupan ikan ni dan akhirnya dia mati. Ketiga-tiga alasan ni adalah alasan yang munasabah. Alasan yang boleh diterima untuk menyatakan sebab kenapa ikan tu mati. Okey. Boleh Alright, kita pergi pada contoh yang kedua. Lihat contoh yang kedua. Okey, gambar ni. Okey, gambar bunga tapi dah layu kan. Okey. Perhatikan bunga di atas. Pemerhatian, bunga itu menjadi layu. Itu pemerhatian, belum inferen. Macam saya cakap tadi, kena dapatkan pemerhatian dulu baru boleh kita dapatkan inferen dia. Lepas tu kita tanya balik, kenapa bunga ni jadi layu? Apa alasan munasabah yang kita boleh terima untuk gambar ni? Okey, kita lihat. Okey. Yang pertama, alasan yang mungkin. Kerana bunga itu tidak disiram air. Kan? Biar je tanam tapi tak siram air. Lepas tu hujan pun tak ada. Cuaca panas. Lama-lama bunga tu pun layu. Okey. Yang kedua, kerana bunga itu tidak mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Kita letak kat mana? Kita letak dalam kotak lah. Kita letak dalam tempat gelap. Mana ada cahaya kan? So, cahaya matahari dia tak dapat. Bila cahaya matahari dia tak dapat, maka dia tak dapatlah nak buat proses fotosintesis. Bila tak dapat nak buat proses fotosintesis tu, maka dia boleh jadi layu. Kalau berterusan dia boleh jadi mati juga. Okey. Yang seterusnya, alasan yang munasabah yang ketiga. Kerana bunga itu tidak mendapat udara yang mencukupi. Kita letak dia dekat dalam kotak yang kedap udara contoh. Bekas yang kedap udara. So, dia kehabisan gas karbon dioksida untuk dia hidup. Kan? Tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida untuk hidup. Betul? Ini semua kamu dah belajar. Tajuk fotosintesis kan? Tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, ketiga-tiga alasan ni masih lagi diterima dan ia dikira sebagai alasan yang munasabah. Alasan yang boleh dipakai. Itu boleh dikira sebagai inference kepada bunga yang layu ni tadi. Okey. Kita lihat pada contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga. Okey, gambar pokok, ada buah tapi ada buah dia yang masih lagi dekat pokok dan ada buah dia yang dah gugur. Perhatian kita buah-buah itu gugur ke permukaan bumi. Itulah kan? Buah dia gugur ke permukaan bumi. Itu pemerhatian. Inferen dia, kenapa dia gugur ke permukaan bumi. Itu yang kita tahu. Okey. Yang itu yang kita kena dapatkan. Okey. Jadi, apa alasan munasabah yang kita boleh terima dalam situasi ni? Okay, kita lihat. Alasan yang pertama, kerana buah itu telah masak. Dia dah masak, dia jatuh sendiri. Contoh buah apa lagi yang dah masak jatuh sendiri ni? Buah durian kan, biasa kan. Orang tunggu dia gugur. Itu antara buah yang famous. Okay. Itu alasan yang pertama yang munasabah mungkin yang diterima kerana buah itu telah masak. Okey. Yang kedua alasan yang munasabah kerana ada daya graviti menarik buah itu ke permukaan bumi. So ada daya kan. Kita benda bila dia jatuh daripada tempat tinggi, dia ada daya graviti.
Jadi sebab tu dia jatuh ke permukaan bumi. Ha, kalau katakan tak ada daya graviti, walaupun buah tu dah masak, dia dah apa panggil, dia dah, dah berpisah daripada pokok dia, tak ada daya graviti, dia boleh terapung. Tapi sebabkan ada daya graviti tu, maka dia jatuh ke permukaan tanah, ke permukaan bumi. Itu pun antara alasan yang munasabah yang kita boleh terima dalam contoh ni. Okay. Jadi sekarang cikgu dah bagi 3 contoh. Cikgu harap kamu boleh faham. Okay, kalau tak faham nanti ulang balik recording ni, review balik apa yang cikgu kata daripada awal tadi. So kesimpulan dia senang je. Nak buat inferen ni, kita kena tahu pemerhatian kita dulu. Jangan dapat pemerhatian tertulis. Itu antara kesilapan utama murid-murid bila dia jawab soalan inferen ni. Soalan tanya inferen tapi dia jawab pemerhatian. Dah salah. Jadi dapat pemerhatian baru fikir inferen dia apa. Alasan yang munasabah dia apa. Kena fikir. Sebab inferen ni dia tak nampak dekat dalam gambar. Dia adalah jawapan dia semua tersirat. Semua tersirat, tak nampak dekat gambar tu dia. Kalau kamu nampak kat gambar tu, itu pemerhatian. Kalau dia selepas pemerhatian, apa yang kamu kena soal pemerhatian tu tadi. Okey. Cikgu harap untuk inferen boleh Uh, harap lepas ni tak ada masalah lah. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Okey, alright. Okey, kita teruskan lagi kepada kemahiran proses sains yang seterusnya. Itu meramal. Apa yang dimaksudkan dengan meramal ni? Okey. Meramal ni sebenarnya adalah membuat jangkaan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang dipercayai. Okey, lagi sekali ulang. Membuat jangkaan berdasarkan pemerhatian, okey, pengalaman lalu atau data yang dipercayai. Dah ada 3 benda kat situ. Satu, pemerhatian. Kedua, pengalaman lalu. Yang ketiga, data yang dipercayai. Okey, maksudnya meramal ni kita boleh buat dalam beberapa cara. Kita lihat. Cara yang pertama, meramal boleh dilakukan berdasarkan pemerhatian kita. Kita lihat berdasarkan pemerhatian, kita nyatakan pemerhatian kita. Lepas tu kita buat ramalan kita. Okey. Yang kedua, kita boleh berdasarkan pengalaman lalu. Benda tu kita pernah lalui. Kita tengok benda tu, kita tengok, benda ni pernah lalu. Apa agaknya akan berlaku? Itu adalah pengalaman lalu. Yang ketiga adalah berdasarkan data dan pola. Data ni macam jadual ke, ataupun apa-apa maklumat yang kita boleh dapat. Kita dapat, lepas tu kita study dia punya corak dia. Corak perubahan dia. Corak perubahan tu sebenarnya adalah pola dia. Dekat situ kita boleh nampak apa itu, bagaimana dia, apa yang ramalan kita seterusnya yang akan berlaku untuk apa tu, untuk sesuatu situasi tu. Okay. Alright. Okay, kita teruskan lagi ke slide yang seterusnya.